Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan utama Kerajaan Sarawak berhasrat menghasilkan vaksin untuk penyakit berjangkit di kawasan tropika dengan menubuhkan sebuah pusat penyelidikan yang memfokuskan kepada penyakit berjangkit yang berkaitan. Primer Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng berkata, Sarawak kini giat menubuhkan pusat tersebut untuk melihat kebolehan negeri ini dalam menghasilkan vaksin itu. Sarawak government has set up our research center, especially for infectious disease in the tropics. And we are now setting up the center to get our researchers and scientists to look into the possibility that Sarawak may be able to produce certain vaccine for certain tropical disease, infectious disease. And this is being done. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog Sunday Morning with Premier 2.0, dialog session with young entrepreneurs on new economy di Kuching pada Ahad. Tambahnya barisan penyelidik yang dilantik akan bekerjasama dengan pihak Hospital John Hopkins di Singapura memandangkan Sarawak mempunyai hubungan baik dengan negara berkenaan. Meaning through that sort of networking, we can be able to do scientific research on our raw material and produce vaccine that is accepted by the world. Because there's a long process involved. And if that is the case, then you can enter as a retailer on the production of our own vaccine. Pada masa sama, beliau mendapat inspirasi daripada Samsung Biologics terutama dalam penghasilan ubat untuk kanser. Katanya kerajaan Sarawak akan cuba bekerjasama dengan pihak Samsung dan mengambil tahu tentang fasiliti yang ada terutamanya dalam menghasil peralatan yang dapat menganalisis pelbagai bahan mentah. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu perkembangan teknologi mampu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Menurutnya, sektor pertanian di Sarawak tidak ketinggalan dalam transformasi digital yang berlandaskan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Katanya salah satu kaedah pemodenan adalah melalui pertanian jitu di mana perbandingan dapat dilihat dari segi tanaman yang mampu menghasilkan makanan untuk dunia biarpun memerlukan pelan jangka panjang. Precision farming does not require huge tract of land. What do you identify the comparative advantage that we have in terms of certain crops, particularly crops that will feed the world. And as a result, you must have a long-term plan from soil investigation. You have to analyze our soil. Then you identify the type of crops that you have to plant that you want to be the product of your farm. 3 is your downstream processing of what you produce, and the last is of course market. Jelasnya lagi, kerajaan Sarawak juga ingin mencapai sasaran pertanian yang berorientasikan ekspor namun perlu mencapai beberapa objektif tertentu. Of course, we have our target that Sarawak to be export oriented in our food. And this food that we produce, or agricultural product that we produce, one must be of quality. Second, it must be accepted by the world. That is why green product is important. The process must be green. Because the banks now will only finance any proposal, project proposal based on ESG. And that is the requirement of the financial institution. Manakala Premier Sarawak berkata kerajaan Sarawak menyasar untuk meningkatkan pendapatan per kapita isi rumah melalui pelaburan strategik. Beliau memberitahu pengiktirafan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi baru-baru ini oleh Bank Dunia dibuat berdasarkan pendapatan negara kasar PNK per kapita.
The next level is our household income. That one is accumulated national income. General, we call it gross national income. So government got some benefit from GNI. So they calculate the whole GNI divide by population, then you got about 13,000 over per capita, which is above high income standard by World Bank. Now people got confused. They got confused GNI per capita with per capita income household. Our household is still below. So what we do, you got the money here, you redistribute to people through strategic infrastructure. Jelasnya lanjut, infrastruktur strategik boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang mampu memacu peningkatan pendapatan isi rumah. Our household is still below. So what we do, you got the money here, you redistribute to people through strategic infrastructure. You know? Jadi strategic infrastructure tu, you create job, then they get higher income household. So that is the way, because the way you redistribute your income is through what we call financial instrument. One of which is tax. The other one is levy. There are so many instruments that you can use to get money from the rich. Bukan Robin Hood nah. It is a real financial instrument. And then for you to distribute through infrastructure environment, infrastructure development, that become enabler for you to raise household income. Difahamkan seramai 65 peserta terdiri daripada usahawan tempatan hadir ke sesi dialog itu untuk berkongsi idea serta membincangkan masa depan Sarawak dan ekonomi baharu bersama Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari. Beralih ke perkembangan di Miri, dengan generasi muda harus menyedari dan mengambil peluang kerjaya yang bakal disediakan selaras dengan pelaksanaan PCDS 2030. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chee Yew berkata, PCDS 2030 yang menjadi landasan penting untuk Sarawak menjadi negeri maju akan tercapai sekaligus membolehkan rakyat menikmati pendapatan tinggi. Berpastikan kepada strategi berkenaan sudah telah ianya memerlukan tenaga kerja yang mahir dan tahunan pelaburan dan pembangunan manusia amat penting sebagai aset untuk menjadi jentera penggerak untuk utama dalam membangunkan negeri Sarawak. Oleh itu, di sinilah generasi muda harus menyadari akan peluang yang bakal disediakan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Prasmian Expo Pendidikan Sarawak Daerah Miri pada Sabtu. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Piasawi itu menambah, generasi muda perlu mengisi sebarang kekosongan pekerjaan yang disediakan untuk menjamin kerjaya masing-masing. Laporan seterusnya, ketibaan konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka yang berlepas dari Bandar Simanggang ke Balai Ringin disambut meriah oleh persembahan Gendang Pampat pada Sabtu. Lebih menarik, kehadiran rombongan konvoi tersebut juga disambut oleh tarian ngajat dan disaksikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan. Pelbagai aktiviti menarik turut berlangsung bagi memeriahkan suasana ketibaan konvoi kembara 60 tahun Sarawak Merdeka. Dalam majlis sama, Datuk Snodan yang juga Adun Balai Ringin berkesempatan menyerahkan sijil pelantikan ketua kampung kepada 6 orang ketua kampung di kawasan Serian. Beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM225,000 kepada semua jawatan kuasa dan kemajuan keselamatan kampung JKKK, Biro Wanita serta kelab di kawasan Balai Ringin.
Dalam pada itu, konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka selamat tiba di Kompleks Sukan Serian pada petang Sabtu. Ketibaan rombongan konvoi tetap itu disambut oleh Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riyad Jaim bersama Adun Bukit Semuja John Ilus, Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada dan Residen Bahagian Serian merangkap pengurusi sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah. Mengetuai konvoi itu adalah Residen Bahagian Sri Aman, Abang Muhammad Porkan Abang Budiman dan telah diiringi oleh peserta konvoi yang menunggang 60 buah motosikal berkuasa tinggi. Acara kemuncak sambutan adalah penyerahan bendera daripada Residen Bahagian Sri Aman kepada Residen Bahagian Serian yang diiringi dengan nyanyian lagu Sarawak Maju Makmur. Konvoi tetap kembara merdeka kemudiannya bergerak ke Kampung Pichin yang turut disertai oleh 60 orang lagi penunggang motosikal berkuasa tinggi dari kawasan Serian. Rombongan konvoi telah melalui jalan-jalan kawasan Kampung Pichin yang disambut dengan lambaian dan kibaran bendera oleh penduduk kampung yang tidak melepaskan peluang menyemarakkan lagi sambutan perayaan di peringkat bahagian Serian. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari komited untuk memastikan Sarawak kekal di landasan menjadi negeri maju menjelang 2030. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangik berkata, beliau yakin PCDS 2030 menjadi platform penting untuk Sarawak menjadi negeri maju berpendapatan tinggi. Menurutnya, matlamat ini akan tercapai dengan rakyat mampu menikmati pendapatan tinggi. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Expo Pendidikan Sarawak Daerah Serian di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian pada Sabtu. Sementara itu, Datuk Baklan menyuruh agar para pelajar menggunakan peluang penganjuran Expo tersebut untuk mendapat bimbingan dan nasihat daripada wakil-wakil institusi pendidikan. Antara institusi yang mengambil bahagian selain Yayasan Sarawak ialah Swinburne University of Technology Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak UTS, Curtin University, ICADS, College Laila Taib, Centre of Technical Excellence Sarawak Sentex dan Sarawak Skills. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin edisi malam ini, saksikan video pendek mengenai visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Menyebar Fakta. Salam Kas. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.